أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Ya, Alhamdulillah, summa Alhamdulillah, kita panjatkan setinggi-tinggi rasa kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya kita dapat bersambung lagi sesi pembelajaran kita pada hari ini, yang mana pada minggu lepas kita hanya dapat buat sekali sesi sebab hari Selasa tu ada cuti. Jadi hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita. Kalau yang lepas kita dah masuk dalam tajuk iaitu hadis yang kedua, mencari yang halal. Dan sebelum tu kita belajar tentang akidah iaitu ketaatan kepada malaikat. InsyaAllah hari ini kita akan masuk kepada pelajaran yang ke-13, muka surat 81 yang bertajuk panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bagi yang ada buku teks boleh buka muka surat 81, panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita tengok sama-sama. Okey, dalam salah satu rukun iman, ya, ada 6 rukun iman kita. Salah satunya adalah beriman kepada kitab. Kita ada beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar. Dan salah satu dia adalah beriman kepada kitab, iaitu kita beriman kepada kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para nabi dia dan para rasul dia. Okey. Para rasul sebelum Nabi Muhammad ataupun bermula daripada zaman Nabi Adam sehinggalah zaman Nabi Muhammad, ada sebahagian mereka yang menerima kitab. Jadi sama seperti Al-Quran, kitab yang mana dalam kitab tu mengandungi panduan, syariat dan hukum hakam berkaitan dengan kaum yang diturunkan Nabi itu. Okay. Bezanya apa? Sebab bezanya Nabi-Nabi yang terdahulu diorang diturunkan kepada kaum mereka, bukan kepada keseluruhan manusia. Contohnya macam Nabi Musa. Nabi Musa diturunkan kepada kaum dia, iaitu Bani Israel. Nabi Isa diturunkan kepada kaum dia, iaitu Bani Israel. Kaum lain macam kaum Arab tak ada, tak masuk campur. Okey? Tak ada kena-mengena dengan Nabi Musa ataupun Nabi Isa. Sebab Nabi Musa dengan Nabi Isa diturunkan khas kepada kaum dia, iaitu Bani Israel. Bezanya cuma Nabi Muhammad diturunkan kepada sekalian manusia. Maksudnya tak kira apa jua kaum, bangsa, etnik, apa sahaja, di mana ceruk muka bumi, Nabi Muhammad diturunkan kepada setiap manusia. Okay, bermula dari zaman Nabi sehinggalah hari kiamat. Itu adalah kaum yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad. Okay? Dan seperti Nabi-Nabi terdahulu, mereka dapat kitab sebagai panduan untuk kaum diorang. Begitu juga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad terima kitab, iaitu Al-Quran, seperti yang kita tahu, yang masih lagi ada sampai hari ini. Okay. Dan beriman dengan kitab ini, kita maksudnya kita kena percaya kepada semua kitab yang Allah turunkan kepada para rasul. Kita tengok sini, iaitu maksud beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Beriman kepada kitab Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab dan suhuf kepada para nabi dan rasul sebagai panduan hidup manusia. Okay? Kita yakin dan percaya Allah menurunkan kitab dan juga suhuf. Suhuf ni apa? Lembaran-lembaran. Okay? Kalau kitab ni satu book, okay? Book yang telah lengkap. Suhuf, lembaran-lembaran. Okay? Dia bukan sebagai compilation, bukan sebagai buku. Okay? Itu bezanya. Dan kitab dengan suhuf ini diturunkan oleh Allah kepada para nabi dan rasul untuk panduan umat-umat mereka. Okay? Dan hukum beriman dengan kitab ni adalah wajib sebab dia termasuk dalam rukun iman. Kita tak percaya kepada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah dan suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah, maka rosak akidah kita. Sebab dia termasuk dalam salah satu rukun iman. Okay, dalam sebuah surah An-Nisa ayat yang ke-136, yang mana Allah bagi tahu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih wal kitabil ladzi anzala min qabl. Yang mana maksud dia, wahai orang yang beriman, tetapkanlah iman kamu kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan kepada Rasul, yang ini Nabi Muhammad, dan juga kepada kitab wahyu yang telah diturunkan dahulu daripada ayat. Okey, dahulu daripada Al-Quran. Ada kitab-kitab lain yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad, sebab Nabi Muhammad adalah penutup sekalian Nabi. Maksudnya ada Nabi-Nabi yang terdahulu seperti yang kita yakini dalam rukun iman kita juga. Okey, ada berapa kitab yang wajib kita iman ni? Dalam rukun iman kita atau iman kitab yang wajib kita iman ni hanya ada 4. Tapi adakah 4 sahaja yang diturunkan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul? Tak, kita tak pasti. Cuma yang Allah sebut hanya 4. Apa yang Nabi bagi tahu hanya 4. Maka 4 ini sahaja yang wajib kita imani, iaitu kitab Taurat, Zabur, Injil dan juga Al-Quran. 4 kitab ni sahaja yang wajib kita imani. Dan kita wajib imani bahawa 4 kitab ini telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi-Nabi yang ditentukan untuk kaum mereka. Wajib kita imani. Seorang Muslim, dia tidak menjadi seorang Muslim yang sempurna tanpa dia percaya kepada adanya kitab Injil. Seorang Muslim, dia tidak akan menjadi Muslim yang sempurna tanpa dia percaya adanya kitab Taurat. Tengok di situ nama-nama kitab dan penerimanya. Siapa yang menerima kitab itu? Yang pertama kitab Zabur. Ni kita ikut dari segi orang kata timeline masa, siapa yang dahulu. Nabi Daud yang telah menerima kitab Zabur, sebab Nabi Daud lebih dahulu daripada nabi-nabi yang lain. Daripada Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, Nabi Daud ni terlebih dahulu. Nabi Daud telah menerima kitab Zabur daripada Allah, yang mana Zabur ini diturunkan dalam bahasa Syriani. Bahasa Syriani. Wallahu alam, bahasa Syriani ni dah tak ada lagi rasanya hari ini. Dan kitab Zabur yang asli dah tak ada lagi hari ini. Cuma kita yakin adanya kitab Zabur yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Daud. Yang itu kita kena yakin. Tapi kalau sekarang ada orang bawa satu manuskrip, ini adalah kitab Zabur. Boleh tak kita yakini itu Zabur? Tak. Sebab apa? Tak dipastikan keasliannya. Cuma yang kita pasti kitab Zabur memang pernah ada diturunkan kepada Nabi Daud. Yang kedua kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam. Kalau kamu buka Al-Quran, antara kisah Nabi yang paling banyak sekali diceritakan adalah Nabi Musa. Kisah Nabi Musa dengan Fir'aun paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Nak menunjukkan betapa pentingnya kisah tentang Nabi Musa ini. Nabi Musa, Allah telah berikan kepada dia kitab Taurat. Yang diturunkan dalam bahasa Ibrani, ataupun hari ini orang panggil bahasa Hebrew. Orang Yahudi yang berada di Israel hari ini, Israel negara haram tu, mereka masih lagi menggunakan bahasa Hebrew, tapi bahasa Hebrew mereka bahasa Hebrew yang moden, bukan bahasa Hebrew lama. Dan kitab yang diturunkan kepada Nabi Musa ini berbahasa Ibrani, Hebrew yang lama, all punya. Dan kitab Taurat diturunkan kepada Bani Israel. Sama juga dengan kitab Zabur tadi, diturunkan kepada Bani Israel. Dan sehingga hari ini orang Yahudi masih lagi claim adanya kitab Taurat pada mereka. Dan mereka memang ada simpanan kitab Taurat pada mereka, yang diorang panggil sebagai Talmud, ataupun Torah. Ada dalam simpanan mereka dan ada menjadi rujukan mereka. Cuma adakah itu kitab Taurat yang asli? Yang tu kita tak boleh pastikan. Sebab apa? Sebab Allah dah bagi tahu dalam Al-Quran yang mana orang-orang Bani Israel ni telah mengubah kitab-kitab dengan tangan mereka sendiri. Ahli-ahli kitab iaitu Yahudi dengan Nasrani telah mengubah ayat-ayat Allah dengan tangan-tangan mereka sendiri. Maksudnya kitab yang ada pada diorang pada hari ini telah diubah sedikit sebanyak. Telah melalui perubahan. Ada tokok tambah dalam tu ataupun pembuangan ayat di dalam kitab-kitab diorang. Yang ketiga adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Musa. Nabi Isa alaihi salam, iaitu kitab Injil yang hari ini orang panggil sebagai Bible. Bible tu adalah himpunan kitab-kitab. Dalam Bible ni dipanggil sebagai Injil. Ni yang ada perjanjian lama dengan perjanjian baru. Yang mana perjanjian lama ni adalah Taurat. Perjanjian baru adalah Injil.
Old Testament, New Testament. Kalau kamu pernah tengok Injil, dalam tu ada dua bahagian, Old Testament dengan New Testament. Old Testament adalah Taurat, New Testament adalah Injil. Okay. Kenapa? Sebab kitab Injil juga diturunkan kepada Bani Israel, iaitu kaum yang sama diturunkan oleh Nabi Musa. Okay, maksudnya diorang ni berterusan daripada kaum Bani Israel. Okay. Dan kitab Injil diturunkan dalam bahasa Ibrani, bahasa Hebrew lama. Okay. Dan sehingga hari ini orang Kristian claim Bible yang ada pada diorang itu adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Tapi kita tak boleh pastikan kesahihannya. Sebab apa? Yang kita pasti, mereka dah ubah Bible yang ada di tangan diorang dengan tangan-tangan diorang sendiri. Okay. Asalnya kitab Injil ni diturunkan kepada Bani Israel. Tapi kalau kita tengok hari ini, yang paling ramai sekali menganut agama Injil ataupun Kristian yang kita panggil pada hari ini adalah orang-orang putih ataupun orang-orang barat, bukannya orang-orang Israel. Okay. Ada sebahagian Israel yang beragama Kristian tapi tak ramai. Okay. Yang paling ramai Kristian hari ini adalah di sebelah barat. Dan Kristian adalah agama yang paling besar sekali di dunia pada hari ini. Okay. Islam nombor 2. Kristian adalah agama yang paling banyak sekali penganut di dunia ni. Sebab Kristian ni ada banyak mazhab. Sama juga macam Islam. Tapi mazhab diorang ni kadang-kadang lagi teruk. Ni lagi jauh lah diorang punya perbezaan dia. Itu maksudnya. Okay, itu adalah Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan last kali yang kita tahu adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan diturunkan dalam bahasa Arab. Okay. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad orang Arab. Sebab tu diturunkan dalam bahasa Arab. Dan kita yakin dan percaya Al-Quran inilah satu-satunya kitab yang masih asli sehingga ke hari ini yang dijaga. Sebab apa? Allah dah beri jaminan yang Allah akan jaga kitab ini. Ya? Dan kitab Al-Quran ini, Al-Quran dijaga oleh Allah dan juga oleh ulama-ulama yang terdahulu sehinggalah sekarang untuk memastikan keasliannya. Sebab kalau kita tengok hari ini, carilah satu je orang Kristian yang mampu untuk hafal Bible. Hafal Bible sepatah dalam tu. Takkan jumpa. Carilah orang Yahudi yang mampu untuk hafal Bible sepatah dalam, daripada kulit hadapan sampai kulit yang belakang. Kita tak akan jumpa. Tapi untuk cari orang yang boleh hafal Al-Quran daripada kulit hadapan sampailah belakang sekali, banyak sangat-sangat. Okay, banyak sangat para hufaz Al-Quran yang berada di serata dunia. Maksudnya kat situ nak tunjukkan keaslian Quran ini terjamin. Yang mana kalau kita jumpa dengan seorang hafiz Al-Quran di Malaysia dan kita jumpa dengan hafiz Al-Quran di Algeria ataupun di belah Afrika dan kita cek bacaan dua-duanya, confirm sama. Bermula daripada Al-Fatihah sampailah An-Nas. Walaupun diorang berdua tak pernah berjumpa. Itu adalah bukti Al-Quran masih lagi terpelihara sehingga ke hari ini. Dan pengkaji-pengkaji barat, mereka akui akan keaslian Al-Quran. Tak ada seorang pun yang boleh pertikaikan tentang keaslian Al-Quran. Sebab metodologi penjagaan Al-Quran sejak daripada zaman Nabi, zaman sahabat sehinggalah sekarang sangat-sangat dijaga. Salah satu dengan cara hafalan oleh para hufaz. Okay, itu tentang Al-Quran. Jadi ini 4 kitab yang diturunkan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul yang terpilih, iaitu Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil kepada Nabi Isa dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, kita tengok seterusnya. Okey, kalau tadi itu adalah Al-Quran ataupun kitab. Sekarang ni adalah suhuf, iaitu lembaran-lembaran. Okey, kita tengok situ. Suhuf ialah kalam Allah yang mengandungi hukum dasar, kata-kata hikmah, pengajaran kepada manusia. Orang Islam wajib mengakui bahawa suhuf diturunkan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul. Okay? Selain daripada percaya kitab, kita juga percaya suhuf. Dua-dua kita imani. Bila kita kata beriman kepada kitab, maksudnya kita beriman kepada 4 kitab tadi dan juga suhuf-suhuf yang diturunkan oleh Allah kepada para Nabi dan Rasul. Okay, dalam surah yang biasa kita baca, kan, surah Al-A'la, inna hadza lafi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Kalau dia tanya dalam soalan, suhuf diturunkan kepada siapa? Senang je, ingat ayat ni. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ada 2 Nabi yang ada kat sini, iaitu Ibrahim dengan Nabi Musa. Dua-dua mendapat suhuf.
Yang mana maksud dia, sesungguhnya keterangan yang dinyatakan ini ada disebutkan di dalam kitab terdahulu, iaitu kitab Nabi Ibrahim dan Musa. Menurut Imam Ibn Kathir, Nabi yang menerima suhuf adalah seperti yang berikut. Okey, yang pertama Nabi Musa alaihissalam, iaitu bilangan suhuf dia ada 10. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam ada juga 10 suhuf yang diterima oleh Nabi Ibrahim. Nabi Idris alaihissalam dia telah menerima 30 suhuf daripada Allah. Dan last sekali Nabi Syis alaihissalam yang telah menerima 50 suhuf oleh Allah Subhanahu wa taala. Okay. Suhuf ni adalah lembaran-lembaran yang mengandungi hukum hakam, pengajaran, syariat dan apa sahaja berkaitan dengan agama yang diturunkan oleh Allah kepada para rasul. Itu adalah suhuf. Okay. Yang ini kita kena percaya. Ada tak lagi suhuf pada hari ini? Wallahu alam. Kalau ada pun tidak dapat dipastikan keasliannya. Okay. So macam saya kata tadi, satu-satunya kitab yang boleh dipastikan keasliannya adalah Al-Quran sahaja. Sebab itulah yang kita gunakan sehingga ke hari ini dan sehingga ke hari kiamat. Okey, kita tengok seterusnya. Keistimewaan Al-Quran berbanding kitab samawi yang lain. Apa istimewanya Al-Quran berbanding Injil, Taurat, Zabur? Mesti ada keistimewaannya. Okey, yang pertama, kandungan Al-Quran lengkap dan mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia di dunia dan di akhirat seperti akidah, syariat dan akhlak. Apa yang ada di dalam Al-Quran adalah lengkap. Lengkap bagi kehidupan kita sebagai manusia. Mana-mana manusia, mana-mana Muslim yang ikut 100% apa yang ada dalam Al-Quran, kehidupan dia lengkap. Sebab dalam Al-Quran ni lengkap semua sekali. Walaupun ia bukannya dalam bentuk yang orang kata apa maksudnya? Tak apa tu nanti. Okey, cuma yang kita pasti dalam Al-Quran ni lengkap, segala-galanya ada tertulis di dalam Al-Quran. Cuma bukanlah kandungan yang ditulis tu begitu-begitu orang kata mendalam. Dia lebih kepada umum. Okey, kita tengok. Yang pertama tadi, Al-Quran lengkap dan mencakupi seluruh aspek, sama ada dari segi akidah, syariat ataupun akhlak. Kenapa tiga ni? Sebab tiga ni penting bagi diri kita. Akidah berkaitan dengan keimanan kita. Syariat berkaitan dengan ibadah kita kepada Allah. Akhlak berkaitan kehidupan kita sehari-harian. Okay, firman Allah dalam surah Al-Ma'idah. Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam Madinah. Maksudnya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kamu agama kamu dan telah aku cukupkan bagi kamu nikmatku kepadamu. Telah aku reda akan Islam sebagai agama kamu. Okay, ini ayat yang sangat penting. Ingat ayat ni. Surah Ma'idah ayat yang ketiga. Kenapa penting? Sebab ayat ini menjadi tanda di mana agama Islam telah lengkap. Okay, ayat ini turun pada hari Arafah, iaitu pada hari Jumaat. Hari Arafah, hari Jumaat. Hari Arafah pada hari Jumaat diturunkan di bumi Arafah. Yang mana ketika itu Nabi sedang menyampaikan khutbah. Dan Nabi bacakan ayat ni. Dan ayat ni turun pada tahun yang terakhir sebelum kematian Nabi, kewafatan Nabi, iaitu pada tahun yang ke-10, yang mana Nabi telah menunaikan haji yang dipanggil sebagai haji wada', satu-satunya haji yang Nabi buat. Haji wada' ni pada bulan Zulhijjah. Nabi telah pergi menunaikan haji, dan pada hari Arafah, iaitu 9 Muharram, pada 9 Muharram, hari Arafah, Nabi telah menyampaikan khutbah. Dan ini antara ayat yang telah turun pada hari itu, yang mana Allah telah bagi tahu kepada Nabi, hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu. Aku telah cukupkan bagi kamu nikmatku kepadamu. Dan telah aku reda Islam ini sebagai agama kamu. Okay. Ini adalah signifikan, menandakan apa yang Nabi bawa bermula daripada kerasulan Nabi yang pertama, umur 40, sampailah umur Nabi 63, telah lengkap sepenuhnya. Agama Islam telah lengkap sepenuhnya. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Okay. Islam telah lengkap, tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan. Akidah lengkap, syariat lengkap, akhlak lengkap, semua lengkap. Telah
dilengkapkan dalam tempoh 23 tahun oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ayat ni penting sangat-sangat bagi seorang Muslim. Okey, itu yang pertama. Yang mana Al-Quran ni kandungan dia lengkap, mencakupi semua aspek. Yang kedua, terpelihara sehingga kiamat. Mana Allah Subhanahu Wa Taala menjamin akan menjaga dan memelihara kesucian Al-Quran. Okay? Yang mana Allah telah bagi tahu di dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Yang mana maksud dia, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kami yang memelihara dan menjaganya. Ini dalil di mana Allah beri jaminan akan keaslian Al-Quran ni sehinggalah hari kiamat. Pasti akan asli. Sebab tu sampai hari ini, Al-Quran yang kita baca hari ini, itulah Al-Quran pada zaman Nabi. Sama, tak ada beza. Dan itu adalah keyakinan kita. Okey, yang ketiga. Al-Quran menasahkan kitab-kitab terdahulu. Apa maksud menasahkan? Maksudnya, membatalkan kitab-kitab yang terdahulu. Bukannya maksudnya kitab-kitab terdahulu tu tak betul dah, tak. Cuma dibatalkan undang-undang ataupun kitab-kitab terdahulu. Kita tak guna lagi dah apa yang terkandung di dalam kitab-kitab yang terdahulu. Sebab tu orang Islam tak perlu nak baca, ambil pengajaran daripada Bible dan Taurat. Tak perlu. Sebab apa? Al-Quran telah membatalkan apa yang ada di dalam Zabur, Taurat dan Injil. Okay. Maksudnya orang Muslim hanya guna Al-Quran sebagai sumber rujukan sahaja. Tak perlu nak rujuk kitab-kitab yang lain yang tak pasti kesahihannya. Okay, Al-Quran telah membatalkan kitab-kitab yang terdahulu, menasahkan. Okay. Apa dalil dia? Surah Al-Ma'idah ayat 48. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah. Yang mana maksud dia, dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab Al-Quran dengan membawa kebenaran untuk mengesahkan benarnya kitab-kitab suci yang telah ada di hadapannya dan untuk memelihara serta mengawasinya. Maka jalankanlah hukum antara mereka ahli kitab itu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah kepadamu. Okey. Yang mana hari ini tidak kira siapa sahaja yang masuk Islam, tak kira lah daripada orang Yahudi ataupun orang Kristian, bila mana dia masuk Islam, kitab yang perlu untuk dia ikut adalah kitab Al-Quran. Dia tak boleh dah ikut kitab-kitab yang lama. Okey. Dan sebenarnya Nabi sangat larang untuk orang Islam mempelajari kitab-kitab terdahulu. Okey. Walaupun hari ini ada yang belajar, iaitu untuk perbandingan agama. Okey, itu lain cerita. Itu untuk perbandingan agama, untuk kita berdakwah kepada ahli kitab ataupun non-Muslim yang terima kitab seperti Yahudi dan Kristian. Cuma yang pasti hari ini sumber rujukan kita hanya Al-Quran sahaja. Kitab-kitab yang terdahulu kita dah tak boleh guna. Okay? Telah dibatalkan syariat-syariat yang terdahulu. Yang ada adalah syariat Muhammad. Itu yang ketiga. Okey, itu adalah tiga keistimewaan Al-Quran berbanding kitab-kitab yang lain. Yang mana Al-Quran ini dia cukup mencakupi semua aspek dalam kehidupan kita, seperti syariat, akidah ataupun akhlak. Yang kedua, Al-Quran ini terpelihara daripada kecacatan ataupun penyelewengan sehinggalah hari kiamat. Dan keempat, Al-Quran telah menasahkan kitab-kitab yang terdahulu, membatalkan kitab-kitab yang terdahulu. Okey, tengok seterusnya. Tujuan Al-Quran diturunkan. Apa sebabnya Al-Quran ini diturunkan kepada kita? Okay, yang pertama, sebagai petunjuk kepada orang yang bertakwa. Tak lain tak bukan. Tujuan Al-Quran ini diturunkan adalah sebagai petunjuk kepada kita. Sebab apa? Seorang Muslim, dia perlukan petunjuk untuk dilalui kehidupan di dunia ini dan sampai ke akhirat sana untuk bertemu dengan Allah dan masuk ke syurga Allah. Kita perlukan petunjuk. Petunjuk tu apa? Itulah Al-Quran. Siapa yang bawakan Al-Quran? Nabi Muhammad SAW. Maksudnya kita kena ikut jalan Nabi. Jalan Al-Quran. Okey. Dalam surah Al-Baqarah yang biasa kita baca ayat 1 dengan 2, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin.
Maksud dia, Alif Lam Mim, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang keraguan, syak padanya, tentang datangnya daripada Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang yang bertakwa. Maksudnya tak ada syak dan ragu. Al-Quran ini datang daripada Allah. Dan Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Macam kita kata tadi, keistimewaan Al-Quran, Al-Quran ini mencakupi semua aspek. Maksudnya, kita kena ambil Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita. Kalau kita tengok hari ini, kalau kamu search kat YouTube je, orang Islam, orang yang masuk Islam dengan Al-Quran. Kamu akan jumpa beramai orang-orang yang bukan Islam ataupun orang-orang Barat, orang-orang kafir yang masuk Islam dengan hanya membaca Al-Quran secara sendiri. Tak ada orang yang guide dia mula-mula. Dia baca sendiri je. Dan dia nak kaji Al-Quran. Dia pasti akan jumpa kebenaran. Kalau dia betul-betul nak cari kebenaran. Sebab Al-Quran adalah petunjuk. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, sebagai bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran adalah mukjizat teragung untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat yang teragung. Setiap nabi diturunkan kepada mereka mukjizat-mukjizat. Dan mukjizat bagi Nabi Muhammad yang paling agung adalah Al-Quran. Sebab tu Al-Quran tu kekal sehingga hari ini. Kalau kita tanya kepada orang Kristian ataupun orang Yahudi, kita tanya kepada orang Yahudi, apa mukjizat Nabi Musa? Sebab dia percaya kepada Nabi Musa. Apa mukjizat Nabi Musa? Diorang akan kata Nabi Musa ada tongkat yang boleh belah laut. Okay? Hebat. Kalau kita tanya kepada mereka, mana tongkat tu? Mana laut yang terbelah tu? Tak ada. It was. Ia dahulu. Sekarang dah tak ada. Okay? Tapi kalau kita tanya kepada orang Islam, apa mukjizat Nabi Muhammad? Al-Quran. Mana dia? Kita boleh tunjukkan. Ini adalah Al-Quran yang telah dipastikan keasliannya sehingga hari ini. Mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad kekal sehingga hari ini, boleh dibaca oleh kita sendiri. Okey? Dan dengan turunnya Al-Quran, itu adalah bukti kerasulan Nabi Muhammad. Sebab apa? Apa yang ada di dalam Al-Quran semuanya dibawakan oleh Nabi. Semuanya keluar daripada mulut Nabi Muhammad. Dan apa yang ada dalam Al-Quran itu hampir mustahil ayat-ayat itu datang daripada Nabi sendiri. Hampir mustahil. Sebab Al-Quran ayat-ayatnya sangat cantik. Dan Al-Quran mengandungi kisah-kisah terdahulu yang Nabi Muhammad tak tahu. Dan Al-Quran mengandungi kisah-kisah yang akan datang yang Nabi Muhammad tak tahu. Bagaimana seseorang lelaki yang hidup 1400 tahun yang lepas, hidup di tengah-tengah padang pasir, tiba-tiba diceritakan kepada umat dia tentang bahawa bulan itu tidak memancarkan cahaya dia sendiri. Okay. Dalam Al-Quran Allah ada bagi tahu bulan tidak memancarkan cahaya dia sendiri. Sebab apa? Sebab sains hari ini buktikan bulan tak ada cahaya. Kalau kita belajar sains, kita tahu bulan itu tidak ada cahaya. Walaupun malam kita tengok cahaya bulan, tapi sebenarnya itu bukan cahaya bulan, itu adalah cahaya matahari. Bulan memantulkan cahaya. Tapi 100 tahun yang lepas barulah orang kat dunia ni tahu yang bulan itu tidak bercahaya. Orang-orang dahulu kala semua percaya bulan tu ada cahaya. Tapi 1400 tahun yang lepas Nabi Muhammad dah bagi tahu dah bulan tu tak ada cahaya. Bulan itu tidak ada cahaya dia sendiri. Kerana dia memantulkan cahaya daripada matahari. Mana mungkin orang yang ada pada 1400 tahun yang lepas boleh menceritakan tentang sains yang ada pada 100 tahun ini baru? Mustahil. Dan banyak lagi sebenarnya bukti-bukti saintifik yang ada di dalam Al-Quran yang kita boleh kata mustahil. Itu datang daripada idea-idea seorang lelaki yang bernama Muhammad. Mustahil. Sangat-sangat mustahil. Sebab tu kita sebagai Muslim, kita yakin apa yang Nabi sampaikan kepada kita ini, Al-Quran adalah wahyu daripada Allah, bukan daripada Nabi sendiri. Bukan daripada idea Nabi. Sebab ada sebahagian orientalis barat ataupun orang-orang barat yang mengatakan Nabi Muhammad ni dia cipta sendiri Al-Quran ni. Dia tulis dengan tangan dia sendiri. Sedangkan kita tahu Nabi Muhammad ni seorang yang ummi. Dia tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Jadi dengan turunnya Al-Quran ni, itu adalah bukti Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebagai mukjizat kepada Rasulullah. Yang tadilah sebagai mukjizat kepada Nabi. Dalam surah Al-Isra ayat 88 Allah bagi tahu, qul la in ijtama'atil ins wal jin
ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Yang mana maksud dia, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan dengan setanding dengannya, walaupun mereka bantu-membantu sesama sendiri. Sejak daripada dahulu, zaman Nabi Muhammad lagi, telah turun ayat yang mencabar manusia untuk buatlah satu ayat pun yang setanding dengan Al-Quran. Tak ada seorang pun orang daripada kalangan orang Arab yang mampu nak tandingi bahasa Al-Quran. Kalau zaman Nabi dahulu, itu adalah zaman bahasa. Orang Arab zaman Nabi, diorang sangat pakar kepada puitis-puitis bahasa. Sajak ataupun syair-syair Arab pada zaman dahulu, zaman Nabi sangat power. Bahasa dia sangat cantik. Sebab tu Al-Quran diturunkan dengan satu bentuk bahasa yang paling cantik. Yang mana kalau orang Arab dengar, diorang akan kata, ini bukan kata-kata manusia. Sebab tu bila Allah cabar, ciptalah satu ayat ataupun satu surah yang sama ataupun standing dengan Al-Quran ini, diorang takkan mampu untuk buat sehingga hari ini. Sehingga hari ini tak ada orang mampu nak buat. Walaupun ada yang cuba untuk buat, ada yang cuba buat, tapi nampak sangat apa yang diorang buat tu jauh bezanya dengan Al-Quran. Itu adalah bukti Al-Quran ini adalah mukjizat daripada Allah, bukan daripada Nabi sendiri. Seperti yang orang-orang barat ataupun orientalis barat yang tuduh. Diorang tuduh Nabi ni cipta sendiri Al-Quran. Diorang tuduh Nabi ni tiru kitab-kitab terdahulu. Lalu Nabi Muhammad tulis Quran dia sendiri. Tak. Bukti-bukti yang ada di dalam Al-Quran membuktikan Al-Quran ini bukan hasil tulisan tangan Nabi Muhammad. Bukan. Ia adalah mukjizat wahyu daripada Allah. Itu tujuan Al-Quran ini diturunkan kepada kita semua. Yang paling penting, Al-Quran adalah panduan, petunjuk bagi orang Islam. Yang seterusnya, kat sini diceritakan tentang penemuan sains dalam Al-Quran. Tadi saya ceritakan tentang bulan yang memantulkan cahaya dia, yang bulan yang tidak mengeluarkan cahaya dia sendiri, tetapi dia memantulkan cahaya daripada matahari. Ini adalah salah satu contoh saintifik yang ada di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang proses kelahiran bayi. Bayangkan 1400 tahun yang lepas, orang yang duduk di tengah-tengah padang pasir yang langsung tidak ada tamadun pada waktu tu, tiba-tiba ada seorang lelaki boleh bercerita tentang bagaimana proses-proses kelahiran janin di dalam perut seorang ibu, di dalam rahim seorang ibu. Macam mana dia boleh tahu? Mustahil kita kata dia mampu untuk tahu, sebab sains baru ceritakan benda ni dalam 100-200 tahun yang lepas. Tiba-tiba datang seorang lelaki menceritakan tentang bagaimana proses-proses yang berlaku di dalam rahim perempuan bila mana bersenyawanya sperm dan ovum. Tengok ayat Al-Quran surah Al-Mu'minun. Kalau kamu rajin buka Al-Quran, kamu buka Al-Quran surah Al-Mu'minun ayat yang ke-14. Itu adalah ayat yang mengandungi mukjizat saintifik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Summa halaqna nutfata 'alaqah wa fahalaqnal 'alaqah mudghatan fahalaqnal mudghata 'izama fakasawnal 'izam lahma summa ansha'nahu khalqan akhar fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang maksud dia, kemudian kami ciptakan sperma itu menjadi segumpal darah beku. Alaqah. Alaqah maksudnya segumpal darah beku, ataupun ada maksud yang lebih dalam lagi sebenarnya. Daripada sperma, Allah bagi tahu dalam Al-Quran, daripada sperma lelaki, bila mana dia bercantum dengan ovum, maka jadilah seketul darah. Lalu kami ciptakan darah beku itu menjadi seketul daging. Daripada darah menjadi seketul daging. Darah jadi daging. Proses yang seterusnya. Kemudian kami ciptakan daging itu menjadi beberapa tulang, iaitu mudghah. Bukan mudghah, izam, iaitu tulang. Mudghah tadi seketul daging. Izam menjadi tulang temulang. Tulang temulang.
Mana Allah telah mula membentukkan bentuk-bentuk tulang di dalam daging itu. Okay, tulang belakang kita. Kemudian kami balut tulang-tulang itu dengan daging. Kemudian tulang-tulang itu telah dibalut. Okay? Tulang-tulang yang ada kat tubuh badan kita ini, Allah ceritakan dalam Al-Quran, Allah balut tulang itu dengan daging. Seperti mana kita hari ini. Setelah sempurna kejadian itu, kami bentuk dia menjadi makhluk yang lain sifat keadaannya. Maka nyatalah kelebihan dan ketinggian Allah sebaik-baik pencipta. Ya, Allah adalah sebaik-baik pencipta. Okay, kalau kita tengok situ dari segi turutan dia, nutfah dalam Al-Quran dia bagi tahu nutfah, summa halaqna nutfah. Daripada nutfah ini iaitu sperma dijadikan alaqah iaitu segumpal darah. Kemudian daripada alaqah jadi mudghah iaitu seketul daging. Fa halaqna alaqah mudghah. Okey, daripada alaqah jadi mudghah iaitu seketul daging. Fa halaqna mudghatan izama. Okey, daripada mudghah itu jadi izam iaitu tulang. Mana daging dibalut dengan diciptakan tulang yang mana izama lahman, yang mana tulang itu kemudian dibalut dengan daging. Okay. Dan kemudian janin itu telah akan ditiupkan oleh roh. Bila telah lengkap sempurna penciptaan dia daripada sperma menjadi tulang yang dibalut dengan daging, maka Allah tiupkan roh ke dalam jasad bayi yang ada di dalam kandungan ibunya. Okay. Maka terjadilah bayi. Okay. Dan hal ini memang dibuktikan oleh saintifik pada hari ini. Memang dibuktikan. Ceklah dalam proses kelahiran manusia mengikut saintifik. Kamu akan nampak proses-proses ini berlaku. Okay. Sangat ajaib kalau orang tu betul-betul membaca Al-Quran. Okay. Kita boleh kata mustahil. Benda ni datang daripada idea Nabi Muhammad. Mustahil. Nabi Muhammad pun tak tahu apa yang berlaku di dalam perut seorang perempuan. Mustahil lah dia boleh tahu. Sebab zaman tu tidak ada teknologi seperti hari ini. Jadi kita yakin apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu adalah wahyu daripada Allah. Okey, tadi tentang proses kejadian bayi. Yang kedua, penemuan sains yang kedua iaitu kulit manusia ni. Kulit yang ada kat tangan kita ini. Kalau kita tengok ayat Quran tu dalam surah An-Nisa. Dia nak cerita pasal apa? Kita baca dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nudijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyazuqul azab innallaha kana azizan hakima. Okey, surah An-Nisa ayat 56 yang mana maksud dia sesungguhnya orang yang kufur engkar kepada ayat yang ini keterangan kami akan membakar mereka dalam api neraka. Setiap kali kulit mereka masuk hangus, kami gantikan untuk mereka kulit yang lain supaya mereka dapat merasakan azab siksa itu. Dan ingatlah Allah adalah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Apa kena mengena Maha Kuasa dengan Maha Bijaksana kat hujung ayat ni? Apa maksud Maha Bijaksana? Maksudnya kebijaksanaan Allah dalam mencipta manusia. Kita tengok. Allah kata tadi, dalam ayat ni, Allah kata, bila mana Allah masukkan manusia itu ke dalam neraka, yang mana Allah akan membakar dengan api neraka. Okay? Allah akan bakar hamba dia yang ingkar kepada dia di dalam neraka. Allah akan bakar dengan api neraka. Dan setiap kali kulit yang ada pada tubuh badan manusia yang dibakar itu hangus, hilang sepenuhnya, ni hanguslah, dah tak ada dah kulit. Maka apa Allah buat? Allah gantikan dengan kulit yang baru. Kalau kita fikir, kenapa nak ganti dengan kulit yang baru? Apa function ganti dengan kulit yang baru? Okay? Sebab Allah kata, bila hangus kulit, bukan daging, kulit sahaja, bukan daging. Setiap kali hangus kulit mereka, maka Allah gantikan dengan yang baru. Kenapa tak hangus, tak hancurkan sampai lebur semua, hilang tulang? Kenapa kulit sahaja? Kenapa? Sebab di situ ada unsur saintifik yang mana Allah nak bagi tahu pada kita bahawa manusia ini hanya merasakan sakit dengan kulit mereka. Maksudnya kulit ni hilang, reseptor sakit kita dah tak ada. Pen receptor. Kan kat kulit kita ni, lapisan kulit kita ni, kita ada pen receptor. Kamu belajar dalam sains. Ada pen receptor.
pain receptor tu kalau dah hilang, kita tak akan rasa sakit dah. Orang tak akan rasa sakit bila pain receptor dia hilang. Okay? Maka Allah nak bagi tahu kenapa Allah bakar hanya sampai kulit, kemudian Allah jadikan kulit yang baru. Sebab Allah nak manusia yang masuk ke dalam neraka ini akan merasa kesakitan tu setiap kali pembakaran yang berlaku kepada mereka berulang-ulang kali. Okay? Supaya mereka rasa sakitnya siksaan di dalam neraka. Sebab Allah kata Allah ni maha kuasa dan maha bijaksana. Sebab bijaknya Allah ni lebih bijaksana menciptakan macam mana keadaan manusia ini. Allah tahulah apa yang Allah ciptakan hamba dia. Okay? Dan hari ini scientific ataupun sains buktikan betul. Manusia kalau kulit ni semua dibuang, kalau dia masih hidup, dia tak akan rasa sakit dah. Dia tak akan rasa sakit. Sebab apa? Pain receptor dia dah hilang. Okay? Bila pain receptor hilang, tak ada rasa sakit yang boleh hantar signal ke otak kita. Kita tak akan rasa sakit. Itu yang Allah nak bagi tahu di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-56. Sebab itulah Allah akan ulang-ulang. Ulang-ulang. Bila dah hangus, dah hancur kulit, dah hangus kulit, Allah jadikan kulit yang baru. Hangus lagi, jadi kulit yang baru. Supaya manusia itu akan rasa kesakitan, siksaan itu berulang-ulang kali. Ini peringatan Allah kepada kita. Okay? Bukan semestinya kalau kita masuk dalam neraka, kita bakar, hangus, hancur dah sekali tu je siksaan. Tak, Allah tak akan buat macam itu. Siksaan itu akan berulang-ulang kali. Okay? Ini satu peringatan bagi manusia. Dan dalam peringatan itu adalah bukti saintifik tentang kejadian manusia. Ini satu bukti mukjizat. Al-Quran ini datang daripada Tuhan yang ciptakan manusia. Okay, yang ni kamu boleh cek sendiri dalam Al-Quran. Okay, kalau kamu buka YouTube, banyak penerangan tentang perkara-perkara ni. Okay. Dan ada manusia yang masuk Islam sebab baca-baca ayat-ayat mukjizat sains ni. Okay. Okay, last sekali kita tengok situ hikmah beriman kepada Al-Quran. Apa hikmah kita beriman kepada Al-Quran ini? Okay. Yang pertama, dapat menjaga jiwa, keturunan dan harta kerana Al-Quran melarang perbuatan yang merosakkan seperti membunuh. Okay? Jaga jiwa kita, keturunan dengan harta kita. Sebab apa? Dalam Al-Quran, Allah larang kita membunuh. Okay. Yang kedua, dapat meningkatkan keyakinan kepada Allah dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana Al-Quran menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengutuskan nabi sebagai rahmat ke seluruh alam. Ila rahmatan lil alamin. Allah telah utuskan Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi sekalian alam. Maksud sekalian alam ni bukan hanya kepada orang Islam, tapi ke sekalian apa yang ada di atas muka bumi ini. Itu rahmat Allah. Okay? Dan kita yakin dengan kerasulan Nabi Muhammad melalui apa yang telah Allah bagi tahu dalam Al-Quran dan bukti-bukti yang telah Allah buktikan. Yang ketiga, dapat membentuk masyarakat yang berperibadi mulia kerana Al-Quran mengajar manusia perkara yang membawa kebaikan dan melarang melakukan perkara yang membawa keburukan. Apa yang ada di dalam Al-Quran adalah suruhan Allah dan larangan Allah. Itu sebahagian yang ada dalam Al-Quran. Hukum hakam, suruhan dan larangan. Kalau kita ikut betul-betul apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, apa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, masyarakat itu akan jadi masyarakat yang sangat baik. Sebab tu generasi Al-Quran ni kita nak tengok kat mana? Generasi para sahabat. Generasi para sahabat yang telah dibentuk oleh Nabi Muhammad, itu adalah generasi Al-Quran, generasi yang paling baik. Masyarakat dia masyarakat yang paling baik dan paling hebat. Okey, yang keempat, merapatkan hubungan persaudaraan sesama Islam dan menjaga hubungan baik dengan bukan Islam. Okey. Kita baca Al-Quran, kita tahu tentang Al-Quran, benda ni akan menjadikan hubungan kita dengan orang Islam semakin rapat. Sebab apa? Kita tahu kita dengan Muslim yang lain adalah bersaudara. Okay, bersaudara. Maksudnya kita akan bersama-sama untuk menjaga kesucian agama Allah ini. Okay. Manusia akan bersatu di atas agama. Okay. Tapi dalam masa yang sama, Allah bagi tahu juga dalam Al-Quran, janganlah kamu caci maki agama mereka, iaitu agama orang kafir ini. Maksudnya bila mana kita jumpa dengan orang bukan Islam, kita tidak akan caci maki Tuhan-Tuhan mereka.
Okay, itu adalah hak mereka. Tapi kita hendaklah menyampaikan dakwah Islam. Tunjukkan apa tu Islam yang sebenarnya kepada mereka. Diorang nak terima ataupun nak terima, itu terpulang kepada diorang. Yang kelima, dapat meningkatkan ekonomi negara kerana Al-Quran menggalakkan manusia bekerja mencari rezeki yang halal. Okay, dalam Al-Quran Allah suruh kita mencari satu perkara yang halal dan taib, halal lagi baik. Dan Allah larang kita daripada riba. Allah suruh kita berjual beli. Okay. Dan kalau kita ikut apa yang Allah suruh, lakukan jual beli. Allah telah halalkan jual beli, tapi Allah telah haramkan riba. Jika kita ikut apa yang Allah suruh ini, maka ekonomi akan baik. Okay, sistem ekonomi yang paling baik adalah ekonomi yang tidak ada riba. Yang mana pada hari ini, kita boleh kata hampir mustahil dalam mana-mana negara. Okay? Dalam mana-mana negara. Sebab tu, pasaran dunia ataupun ekonomi dunia ini belum dikonquer oleh orang Islam. Okay? Yang keenam ataupun last kali, negara aman dan maju kerana Al-Quran menyeru manusia melakukan perbuatan yang ma'ruf dan menjauhi perbuatan yang mungkar. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Allah suruh kita melakukan, menyeru kepada kebaikan. Kita ajak orang untuk melakukan kebaikan. Benda ni mudah tapi. Okay. Amar ma'ruf, benda yang selalu kita buat. Kita ajak orang salat, kita ajak orang puasa, kita ajak orang sedekah, kita ajak orang buat kebaikan. Benda ni mudah. Tapi yang susah apa? Nahi mungkar. Kita mencegah daripada kemungkaran. Berapa banyak kemungkaran yang berlaku di hadapan mata kita, tapi kita tak mampu nak tegur. Kita tak mampu nak tegah. Itu tandanya lemah diri kita sebagai seorang Muslim. Tapi kalau kita betul-betul ikut apa yang Allah bagi tahu dalam Quran, lakukan amar ma'ruf. Bukan amar ma'ruf sahaja, nahi mungkar. Okay. Seru kepada kebaikan dan cegah kepada kemungkaran. Okay, insya-Allah masyarakat kita akan jadi masyarakat yang aman, masyarakat yang tidak ada masalah sosial yang teruk. Okay. Semuanya berpunca daripada diri kita sendiri sebagai seorang Muslim. Sama ada kita nak menjalankan tanggungjawab yang telah Allah suruh pada kita yang ada di dalam Al-Quran. Sama ada kita ini sebagai seorang Muslim, kita nak ikut tak panduan yang ada di dalam Al-Quran yang telah Allah sampaikan melalui Nabi Muhammad SAW. Okay. Sebuah hadis daripada Aisyah radhiyallahu anhu, ada sahabat tanya kepada Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Maka Aisyah kata, akhlak Rasulullah itu adalah seperti akhlak Al-Quran. Akhlak Rasulullah seperti akhlak Al-Quran. Apa yang ada dalam Al-Quran, seperti itulah Rasulullah. Maksudnya, Rasulullah mengikuti sepenuhnya apa yang telah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, yang telah Nabi sampaikan kepada umat-umat dia. Okay. Kita memang tak mampu nak jadi seperti Nabi ataupun para sahabat. Tapi setidak-tidaknya, apa yang ada dalam Al-Quran, kita cuba untuk ikut dan kita tinggalkan apa yang Allah larang. Okay. Itu sahajalah untuk pembelajaran kita pada hari ini berkaitan dengan beriman kepada kitab. Okay. Beriman kepada kitab, iaitu panduan daripada Allah. Beriman kepada kitab-kitab yang telah Allah turunkan kepada para rasulnya. Okay. Ingat kitab yang ada, kitab Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran. Dan kita juga ada suhuf, iaitu lembaran-lembaran suhuf yang diturunkan kepada Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Syis, dan Nabi Idris alaihissalam. Okay, ini 4 Nabi yang diterima suhuf. Paling tidak, kita kena yakini dengan keimanan kita terhadap kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Okay, bila orang tanya kita, kau percaya tak pada Injil? Itu kitab yang Allah turunkan? Ya, aku percaya. Kau percaya tak Zabur tu kitab yang telah Allah turunkan? Ya, aku percaya. Okay. Tapi cuma untuk hari ini, kitab yang masih boleh kita guna pakai adalah Al-Quran sahaja. Sebab Al-Quran telah menasahkan kitab-kitab yang terdahulu. Okay. Itu sahajalah untuk pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah, jika ada sebarang persoalan, boleh ajukan kepada saya secara personal. Okay, jangan lupa komen nama kamu serta kelas kamu. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.